Mad al-munfasil, mad munfasil. Mad munfasil ni, munfasil maksud dia apa? Infasala asalnya. Yang fasilu. Maksudnya yang terpisah. Apa yang terpisah? Huruf mad dan hamzah yang terpisah. Maknanya huruf mad dalam satu kalimah, huruf hamzah dalam satu kalimah yang lain, maka namanya mad munfasil ataupun kita kenal sebagai mad jaiz. Jaiz maksudnya apa? Harus kita baca dalam keadaan terpisah. Ma, kita harus berhenti dan difahami. Anzala, satu kalimah yang lain. Boleh kita nak pisah. Ketika mana kita menyambungkan bacaan ni, kita boleh baca dengan ma anzala. Kalau kita tengok dalam okey, sebelum kita syarah sebab dianya akan disyarahkan sekali, mad muttasil nombor 2 tu. Dia benda yang sama. Mad muttasil maksudnya apa? Ittasala, yattasilu. Maksudnya apa? Dia bersambung. Apa yang bersambung? Huruf mad dan hamzah yang berada dalam satu kalimah, dia bersambung. Ataupun kita kenal sebagai mad wajib. Wajib dibaca sekali, tak boleh nak pisah. Tak boleh nak pisah. Maka beza antara dua ni, satu terpisah, satu bersambung. Satu dalam satu kalimah, satu dalam dua kalimah. Okey. Mad jaiz, mad munfasil ni, kita dalam buku-buku bahasa Melayu kita banyak ditulis sebagai 2, 4 dan 6. 2, 4 dan 5, sorry. Yang ni merupakan, kalau kita tengok perbahasan berkaitan dengan riwayat Hafs an Asim, betul kita kata 2, 4 dan 5. Tapi waqi'inya ataupun realitinya dianya tidak begitu. Kerana di Malaysia ni, kita baca dengan riwayat Hafs an Asim Tariq Asy-Syatibi. Tariq Asy-Syatibi hanya meriwayatkan dengan bacaan 4 ataupun 5. Boleh setakat tu. Kalau 2, tak masuk dalam perbincangan. Maknanya kalau jumpa dalam buku-buku bahasa Melayu kita tu, ada 2, 4, 5. 2 tu boleh pangkah. Sebab dia adalah tariq lain. Kecuali kita nak baca dengan tariq tayyibah, kita boleh baca dengan 2. Okey. Kita boleh baca bacaan tawassut 4 harakat utama untuk dibaca. Ataupun lepas ni, ada juga akan jumpa muqaddam. Muqaddam maksudnya utamalah untuk dibaca. Ataupun fuiq. Fuiq ni maksudnya apa? Asal perkataan fauq. Fauqu. Fauqu ni atas, lebih. Kalau fuiq ni dia tasghir ataupun dia kecilkan sedikit, maknanya apa? Atas sikit pada 4, iaitu 5 harakat. Contohnya kita baca ha antum 4 harakat ataupun ha antum 5 harakat. Okey. Mad muttasil bacaannya dengan 4 harakat juga, utama untuk dibaca. Dan fuiq tawassut ataupun atas sikit pada 4, maknanya 5 harakat. Contohnya ha umuqra'u 4 harakat ataupun ha umuqra'u 5 harakat. Okey, ni 4 dan 5 harakat boleh diguna pakai lah. Cuma kita tengok di nota kaki, yang 5 harakat kat bawah tu, nota kaki dia ada 5 harakat. Di poin yang pertama, 5 harakat tu ada satu kecil. Kita tengok dekat bawah. Berkata As-Sakhawi. As-Sakhawi ni siapa? Anak murid kepada Imam Asy-Syatibi. Dia kata guru kami Asy-Syatibi. Dia kata guru kami Imam Asy-Syatibi berpandangan pada mad muttasil dan munfasil bagi Hafs adalah tawassut. Tawassut ni, tuan-tuan boleh tulis nota di tepi. Istilah yang kita akan guna untuk harakatnya adalah pertama qasar, nombor 2 tawassut, nombor 3 isba'. Qasar, tawassut dan isba'. Ni istilah ataupun term yang biasa digunakan apabila kita nak bahas panjang ataupun mad. Qasar merujuk kepada 2 harakat. Tawassut merujuk kepada 4 harakat. Isba' merujuk kepada 6 harakat. Sebenarnya, kalau ikut dalam buku Arab, dia dah tak tulis lah. Tawassut 4 harakat dia tak tulis lah. Kalau buku lama-lama tak ada. Dia hanya tulis tawassut. Maknanya difahami 4 harakat. Dalam tarik yang banyak berkaitan dengan Hafs an Asim ni, dia ada qasar, dia ada fuiqul qasr. Atas pada qasar, maknanya 3 harakat. Dia ada tawassut ataupun fuiq tawassut. Tawassut 4 harakat, fuiq tawassut 5 harakat. Ataupun dia ada isba' 6 harakat. Ini harakat-harakat yang ada lah. Okey.
Dia kata bagi Hafs an Asim adalah tawassut 4 harakat sahaja. Sahaja. Maknanya 5 tidak termasuk. Lihat Fathul Wasit. Dia kata tengok buku Fathul Wasit. Bagi As-Sakhawi. Sakhawi ni anak murid dia lah. Okey, jilid 1 muka surat 329. Berkata Ibnul Qasih. Sepatutnya, ni dia nak kata kat kita ni. Sebab kita baca riwayat Hafs an Asim tadi ke Syatibi. Tapi kita kata baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Okey, sekarang ni kita baca Al-Quran dengan riwayat Hafs an Asim tadi ke Syatibi. Tariq Asy-Syatibi kena ingat. Dia kata apa? Sepatutnya bagi orang yang membaca daripada Tariq Asy-Syatibiyah, kita lah ni, hendaklah menjalani Tariq An-Nazim. An-Nazim penyusun Imam Asy-Syatibi pada kadar mat. Imam Syatibi kata berapa? 4. Tariq Asy-Syatibi bacaannya adalah 4 sahaja. Yang 5 ni daripada mana? Yang 5 ni daripada Imam Ad-Dani. 5 daripada Imam Ad-Dani. Imam Ad-Dani ni kalau kita kira dia adalah generasi yang awal daripada Imam Asy-Syatibi. Dia meriwayatkan bacaan muttasil 5 harakat, munfasil 5 harakat. 5-5. Okey, maka hari ni jelas kepada kita bahawa Hafs an Asim Tariq Asy-Syatibi baca dengan 4 harakat. Tak percaya boleh tengok ni. Boleh rujuk balik buku-buku yang dikarang oleh para ulama mutaqaddimin. Ulama yang tahun sebelum 1000 Hijrah. Tahun 400, 500, 600, 700, 800. Ini golongan mutaqaddimin, ulama lampau. Okey. Baca 4 dan 5. Ada baca 4 harakat. Yang baca 5 adalah Tariq Ad-Dani, Aslu Syatibi, lagi awal daripada Imam Syatibi, dia meriwayatkan bacaan dengan 5 harakat. Maka lepas ni kita kena set dalam kepala kita Hafs an Asim Tariq Asy-Syatibi yang kita baca di Malaysia ni adalah 4 harakat sahaja. Okey, harap jelas dalilnya kat mana kalau tanya? Aku belajar guru aku yang tu kata 5 harakat. Tak ada. Dalilnya ada kat sini, kat bawah ni rujukan, boleh rujuk balik. Sebab mereka lagi hampir dengan zaman periwayatan. Mereka lebih hampir dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi tak timbul perbahasan munfasil kita baca dengan 4 harakat disebabkan dia lemah berbanding dengan muttasil kita baca 5 harakat. Ada juga saya dengar gitu. Tak ada. Okey, kita boleh tolaklah 4 harakat munfasil, 5 harakat muttasil, tak ada. Ataupun kita nak baca nak baca dengan 2 harakat mat jaiz ataupun munfasil, tak ada. Sebab ianya adalah tariq orang lain. Kita baca dengan Tariq Syatibi. Maka Imam Syatibi meriwayatkan bacaan dengan 4 harakat dan ditegaskan oleh anak murid dia bacaan dengan 4 harakat sahaja. Okey, selesai 2.